Hai, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam perjumpaan kita berkaitan dengan IDA 153. Bab pertama berkaitan tentang pengenalan etika. Okey. Kita akan bincangkan pertama kali iaitu berkaitan dengan etika. Apa yang dimaksudkan dengan etika itu sendiri? Dari segi bahasa, kalau kita lihat dari segi daripada bahasa Greek, dia bermaksud yang itu perangai, kepribadian ataupun adat itu sendiri. Dalam bahasa Inggeris panggil custom. Ia juga bercakap tentang satu sistem yang merangkumi prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang boleh dikendalikan. Maknanya apabila manusia itu set satu pekerjaan ataupun amalan, maka ia boleh berubah menjadi peraturan dan sekaligus akan menjadi undang-undang, tetapi boleh dikendalikan. Maka etika ini dari segi istilah, menurut Salman 1984 mengatakan bahawa pertama, perangai individu sama ada baik ataupun buruk. Maknanya dua hal yang perlu kita lihat. Sama ada perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua, bila kita bercakap tentang kolektif, maka peraturan sosial yang mengawal tingkah laku manusia. Kerana manusia ataupun kelompok manusia itu sepakat untuk mengatakan bahawa ia merupakan satu hal yang boleh diterima pakai. Nah, kalau kita melihat dari segi makna, ada beberapa hal di sini teori-teori ataupun falsafah tentang etika ini sendiri. Pertama, iaitu etika adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji pelbagai isu tentang tingkah laku manusia. Maka etika itu sebenarnya ia adalah satu hal yang normal yang berlaku pada manusia. Tetapi bila dibuat satu structure ilmu, maka ia membincangkan khusus untuk berkaitan tentang etika itu sendiri. Maka isu yang dibincangkan sama ada perbuatan itu baik ataupun yang buruk, yang kita sifatkan dalam sebagai disposisi dalaman itu sendiri. Yang kedua, kita bercakap tentang pandangan Stoner dengan Freeman 1992. Dia mengatakan bahawa satu pengajian, satu pembelajaran mengenai hak dan siapa yang akan mendapat faedah atau bencana daripada sesuatu tindakan. Kerana perbuatan itu telah diperakui bersama-sama. Sama ada ia mendapat faedah daripada perbuatan yang sama kita lakukan ataupun penolakan daripada sifat yang negatif ataupun yang buruk atau yang disebut sebagai bencana daripada sesuatu tindakan akibat daripada perbuatan tersebut. Kemudian, kalau kita bercakap tentang pandangan Stoner dan yang lain-lain pada tahun 1999 mengatakan bahawa ia juga dikatakan satu pengajian, satu ilmu tentang hak dan tanggungjawab individu dan masyarakat dalam melaksanakan peraturan moral serta bagaimana keputusan yang diambil untuk memberi kesan ke atas orang lain. Bila itulah saya katakan tadi yang merupakan perbuatan yang kolektif, perbuatan yang sama-sama diperakui. Nah, kalau kita melihat dari segi pandangan Muhammad Nasir, Umar tahun 2013 mengatakan ia adalah satu disiplin ilmu. Jika disebut sebagai satu disiplin ilmu yang mengkaji sistem moral dan tingkah laku manusia dalam hidup mereka melalui pemahaman falsafah. Maka falsafah etik ini sendiri kita lihat dari segi apa aspek kebenaran yang terdapat dalam etika itu sendiri. Sama ada perbuatan itu perbuatan yang disetap dalam keadaan yang baik ataupun sebaliknya. Nah, kalau kita melihat dari segi pandangan seterusnya, iaitu Hegel dan juga Slocum, 1992 menyatakan bahawa apa? Satu set undang-undang yang menafsirkan suatu perlakuan sama ada betul ataupun salah. Macam yang saya katakan tadi. Sama maksudnya, yang membantu individu membezakan antara fakta dan kepercayaan yang menentukan bagaimana suatu isu ditangani dan menentukan prinsip moral yang bersesuaian yang boleh dilaksanakan dalam satu situasi. Maknanya, satu set kolektif itu tadi. Contohnya, perbuatan A itu. Apakah perbuatan A itu diterima pakai oleh semua orang ataupun sebaliknya. Maka dalam konteks ini dibincangkan iaitu etika perniagaan. Maka etika perniagaan itu apakah perbuatan dalam perniagaan itu baik ataupun buruk. Contoh dalam Islam, sama ada ia adalah jual beli ataupun dipanggil sebagai ia adalah satu yang riba. Okey.
Okey, seterusnya kita bercakap tentang objektif falsafah etika itu sendiri. Dia sebenarnya menjawab 4 persoalan berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa yang pertama, apakah ia bersifat baik dan juga buruk? Perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua, kita bercakap tentang nilai-nilai kebaikan yang boleh diterima oleh semua manusia. Maknanya, apabila yang disebut sebagai sekelompok manusia secara kolektif melaksanakan satu perbuatan tersebut, maka apakah nilai-nilai yang baik yang dilakukan oleh manusia itu sendiri diterima ataupun ditolak. Kemudian yang ketiga, kita akan bercakap tentang faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri. Sama ada terturun dalam bentuk doktrin manusia ataupun pemikiran manusia itu sendiri ataupun apa saja yang mempengaruhi tentang faktor yang disebut sebagai tingkah laku manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita bercakap tentang sistem moral yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat atau suatu masyarakat. Dan kadang-kadang kita melihat, ketika mana kita melihat sesebuah masyarakat itu dalam perbezaan dalam bentuk geografi misalnya, di tempat yang panas tidak akan sama dengan tempat yang sejuk suhunya. Masyarakat agraris, masyarakat pertanian tidak akan sama bentuk moralnya dengan masyarakat maritim ataupun maritim yang duduk di lautan. Karena apa? Faktor alam itu yang akan memanjakan manusia yang duduk di dalam yang disebut sebagai masyarakat agraris, masyarakat pertanian. Dan faktor alam juga yang akan mempengaruhi tentang masyarakat yang duduk di lautan maritim, karena ombak ganas yang akan mengajar mereka tentang erti keras dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebutkan sekali lagi, iaitu apa kepentingan kita belajar tentang etika ini sendiri. Pertama, untuk meletakkan keadilan. Kenapa? Kerana keadilan ini sendiri, kalau dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya daripada pandangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Keadilan ini adalah satu hal yang perlu ada dalam hidup manusia. Tanpa adil, manusia akan rasa tertindas. Maka perbuatan ataupun etika seseorang itu akan menunjukkan tentang keadilan, kerana perbuatan itu dilakukan secara bersama ataupun kolektif. Kalau sekiranya seseorang itu melakukan perbuatan yang negatif, maka dia akan diberi satu tindakan undang-undang. Maka yang lain akan mendapat keadilan terhadap apa yang dia lakukan tersebut. Kemudian yang kedua, kemajuan. Sebab bila kita bercakap manusia yang beretika, masyarakat yang beradab, masyarakat yang punya peradaban yang begitu tinggi, maka manusia itu, sekelompok manusia itu akan pergi yang namanya satu level yang dikatakan kemajuan. Kalau menurut Ibn Khaldun, yang disebut sebagai masyarakat yang punya ketamadunan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, apabila etika ini dibuat, dilaksanakan secara kolektif oleh semua masyarakat, tidak kira masyarakat dalam bentuk geografi ataupun masyarakat global, maka akan muncullah yang namanya kebebasan. Bukan yang disebutkan sebagai kebebasan yang menurut Barat, iaitu kebebasan mutlak, iaitu yang disebut sebagai human right. Memang manusia mempunyai human right, kebebasan, tetapi kebebasan manusia masih terbatas dalam bentuk etik ataupun undang-undang ataupun pegangan ataupun yang disebut sebagai agama ataupun doktrin itu sendiri. Dan yang keempat, kalau kita bicarakan tentang kepentingan yang terakhir yang disebut sebagai kebahagiaan. Kenapa yang disebut sebagai kebahagiaan ini? Sebab kebahagiaan ini adalah satu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Semua manusia nak gembira, semua manusia nak bahagia. Semua manusia ingin rasa tenang ketika mana mereka duduk dalam satu kelompok masyarakat. Tapi dengan syarat manusia itu sama-sama melaksanakan etika, perbuatan yang baik yang menjadi satu perbuatan yang diperakui oleh semua kelompok masyarakat dalam tersebut. Maka kebahagiaan akan terhasil. Baik, itulah 4 kepentingan ini. Saya sebutkan tadi, yang pertama keadilan, kemajuan, kebebasan, dan yang terakhir iaitu yang disebut sebagai kebahagiaan. Itu akan muncul dalam setiap kelompok masyarakat.
saling sapa menyapa di antara satu sama lain. Kenapa? Perbuatan-perbuatan yang baik itu dimunculkan dalam setiap individu dalam sebuah masyarakat. Saya rasa cukup itu saja untuk perbincangan kita kali ini berkaitan tentang etika ini. Kerana hal ini memang cukup menarik kalau kita bincangkan dalam kelas yang kita buat nanti. Okey, itu saja yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih.